Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minar rasyidin. Amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah, awal-awal kita merafa'kan kesyukuran kepada ilahi, kepada Allah di atas pertemuan kita dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Dan kita tahu ikhwan bahawa yang disebut oleh Nabi di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, tentang sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, pada hari tidak ada naungan, perlindungan, syafaat melainkan daripada Allah. Daripada 7 itu ada seorang yang Nabi sebut rajulani tahabbani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, iaitu 2 orang, ima laki-laki ima perempuan, yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mereka bertemu kerana Allah, mereka berpisah kerana Allah. Ini yang dibuat kerana Allah ini, walaupun tidak ada apa-apa sumbangan dalam bentuk mata kasar. Hanya 2 pertemuan. Hanya 2 pertemuan, seorang bertemu dengan seorang kerana Allah. Dalam hadis Abi Daud daripada Anas bin Malik, dia menyebut kepada kawan dia. Dia kata pada kawan dia, inni uhibbukallah. Dia kata, sesungguhnya aku ini mencintai kamu kerana Allah. Uhibbuka fillahi, aku cinta kamu kerana Allah. 2 pertemuan itu sahaja dia punya hasil dia. Mereka pun berpisah. Nabi masukkan mereka ini dalam orang yang akan mendapat naungan di hari akhirat nanti. Ulama-ulama hadis ketika membahaskan hadis ini, kata para ulama, hadhil hadisul azim, inilah di antara keagungan yang wujud dalam hadis ini. Allah memberi kemuliaan kepada hambanya apabila hamba itu bertemu kerananya walaupun tak bawa apa-apa. Kita bertemu dengan si fulan, kita berpisah dengan si fulan, bukan kita bagi, Datuk sebut tadi, bagi kangkung ke? Tak bagi. Tak bagi apa. Jangan habaq kat orang lah. Tidak bagi apa-apa. Cuma kita ingin menyatakan, uhibbuka fillah, saudara, aku mencintaimu kerana Allah. Ucapan, saudara, aku mengasihimu kerana Allah. Ucapan ini adalah ucapan yang disunnahkan oleh Nabi di dalam hadis Abi Daud. Bila orang itu bersaudara, disebut dalam hadis Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman dianggap tidak sempurna. Ini bacaan Imam An-Nawawi. Iman kita dikatakan tak sempurna kalau kita tak boleh mengasihi seorang yang duduk di hadapan kita macam mana kita mengasihi diri kita sendiri. Dia iman pada Allah macam kita iman pada Allah. Dia sedang mentaati Allah macam kita sedang mentaati Allah.
Dalam hati dia juga itu mencari mardatillah, macam mana kita mencari redha Allah. Tiba-tiba kita tak boleh sayang dia. Susah dia kita tak boleh baca. Kesenangannya Allah Ta'ala bagi pada dia kita tak boleh rasa macam kita yang senang. Kita tak boleh menjiwai dia. Maka Nabi kata, la yu'minu ahadukum. Kamu dianggap tidak menjalankan daripada apa yang Allah Ta'ala berikan pada kamu, dan kamu dianggap mati tidak ada iman. An-Nawawi kata, kita kena baca tidak sempurna iman. Bukan makna dia kafir, tidak sempurna iman. Satu orang bertemu dengan satu orang, hanya nak menyatakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintai kamu kerana Allah. Tak nampak apa pun dia nak bawa, hanya ucapan. Tapi ucapan itu wujud dalam syariat ini. Maka berhaklah dia mendapat bantuan Allah dunia dan akhirat. Dia berhak dapat. Kata para ulama hadis, ini adalah hadis yang agung dan besar. Satu orang bertemu dengan satu orang hanya untuk menyatakan dia mengasihi kerana Allah. Cuba bayang, kalau satu orang dia bertemu satu orang lain, tujuan dia bertemu itu dia nak menerangkan perintah-perintah Allah. Dia nak menerangkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka pertemuan ini lebih besar daripada pertemuan-pertemuan yang wujud. Kita bawa Islam, kita bawa sunnah, kita bawa Quran, kita nak sampaikan pada orang. Islam itu yang Allah Ta'ala katakan, inna dina indallahil Islam. Yang ada di sisi Allah cuma Islam. Islam itu adalah nama lain kepada Alkitab dan As-Sunnah. Syariat Islam adalah nama lain kepada nama Alkitab dan kepada nama As-Sunnah. Allah kata, inna dina indallahil Islam. Di sisi Allah cuma ada Islam. Allah tak kata di sisi aku cuma ada Quran dan Sunnah. Dia tak kata begitu. Sebab apa? Islam itu nama lain kepada Al-Quran dan Sunnah. Islam ini Allah Ta'ala katakan, wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari lain daripada Islam, lain daripada Islam, artinya siapa mencari lain daripada wahyu yang turun, itu Al-Quran, daripada sabda Nabi, Sunnah, siapa yang mencari lain daripada Quran dan Sunnah, falai yuqbala minhu, kami tak akan terima apa-apa. Kami tidak akan memberi islah dalam hidup dia, kami tidak akan bagi barakah dalam hidup dia, kami tidak akan selesaikan masalah yang dihadapi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hari akhirat hamba ini, makhluk ini akan bangkit di hadapan Allah dalam keadaan khasirin, sangat-sangat rugi. Rugi akhirat inilah yang Nabi Adam alaihi salam minta lindung daripada Allah. Bila Nabi Adam turun ke dunia, Nabi Adam membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kerana kerugian dalam dunia, dia ada kalimah zalim. Akan berlaku kezaliman demi kezaliman. Nabi Adam kata, wahai pencipta kami, kami telah menginayai diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau tidak ampun kami dan merahmati kami, kami akan jadi orang yang rugi. Rugi di sini bukan makna meniaga tak untung, tidak. Kalau meniaga tak untung, at least modal balik. Tidak, ini modal tak balik. Rugi akhirat apa akan jadi? Insan itu tidak akan diampun dan dirahmati. Hidupnya akan diangkat keampunan dan hidupnya akan diangkat rahmat. Hidupnya akan jadi huru hara. Dan Allah kata, sesiapa yang cari lain daripada Islam, Allah akan huru harakan hidup dia. Apa akan jadi pada dia? Falai yuqbala minhu, kami tak terima dia. Kami tak terima dia. Dia akan jadi orang yang rugi. Ikhwatul iman, kalau kita bertemu hanya sekadar kita nak menyatakan kepada orang, ini uhibbuka fillah, saudara, aku mencintai kamu kerana Allah. Kenapa kita nak sampaikan kalimah ni? Kerana kalimah ni wujud dalam sunnah. Kalimah ni bukan kalimah kita sampai pada orang kita naik pangkat, tidak.
Kalimah ini adalah kalimah yang wujud dalam sunnah. Walaupun dia kecil sahaja, tapi dia wujud dalam sunnah, dia bernilai di sisi Allah. Walaupun benda tu besar kita buat, tapi tak wujud dalam sunnah, dia tak ada nilai. Karena itu kaedah ahlu sunnah apa dia? Yang baik, apa yang dianggap baik oleh Allah, yang dianggap baik oleh Rasulnya. Walaupun ada satu amalan, ada satu perbuatan yang dibuat oleh manusia, dia anggap molek oleh manusia, dianggap agung oleh manusia, disukai oleh jiwa manusia, tetapi tidak datang daripada Alkitab dan As-Sunnah, maka itulah seburuk-buruk pekerjaan. Walaupun kalimah ini kecil, tetapi dia datang daripada Allah. Dia wujud di dalam hadis. Kewujudannya itu disahkan berdasarkan sanad dan matan. Para ulama hadis mengkaji hadis ini sebelum nak menyatakan dia wujud di dalam sunnah Nabi. Sistem-sistem jarah dan ta'dil, bagaimana rawi itu ditolak dan diterima, diperkenalkan oleh para ulama ahlu sunnah, hanya semata-mata untuk mengenal pasti kalimah ini wujud ataupun tidak. Kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Mesti kita menjaga sanad ini. Bagaimana nak dibuktikan sesuatu itu benar ataupun salah berdasarkan sanad. Kata para ulama hadis, idza sahal sanad, apabila sanad itu sah, fasahal mutun, fasahal matan, maka matan akan jadi sah. Kalau sanad itu ada masalah, maka matan itu akan ditolak. Hanya untuk mengenal pasti kalimah ini, kita berjumpa dengan saudara kita yang Islam, kita kata pada dia, inni uhibbuka fillah. Saudara, aku mengasihi kamu kerana Allah. Kenapa kita nak ucap sangat kepada dia? Kerana kalimah itu wujud dalam sunnah. Nabi yang memperkenalkan. Kalau kita kata satu, Malaysia, tak wujud dalam hadis. Kan kita ajak orang Riau, satu, ya, ikut saya. Kan? Tak ada apa. Tapi kita nak kata pada dia, inni uhibbuka fillah. Aku mencintai kamu kerana Allah. Kerana ucapan ini adalah ucapan para sahabat. Nabi ajak para sahabat. Apabila yang ini saja kita nak buat, kita berjalan ke satu tempat, kita bertemu orang untuk itu. Dalam hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala janji pada Nabi, Allah Taala akan naungi orang ini di hari akhirat. Sedangkan dia baru buat satu je sunnah, satu je. Dan hak tu tak berat mana pun dia buat. Nak jumpa orang nak kata, sahabat saya sayang kamu kerana Allah, takkan orang nak marah kot? Kalau kita jumpa dia, kita sahabat, aku tengok hang ni macam penyamun lah, dia marah lah kita. Tak ada orang marah dengan kalimah ni. Ada satu sunnah sedang kita amalkan di dunianya, orang tidak marah. Pun demikian, soal marah tidak marah soal lain. Soalnya yang kita nak tegak itu di muka bumi secara bersendirian ataupun jamaah, wujud ataupun tidak di dalam syariat ini wujud, maka layaklah kita mendapat naungan di hari akhirat. Antum bayang kalau kita tegakkan syariat Islam ini seluruhnya, yang diturunkan kepada Nabi, dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini Islam sempurna. Kalau yang sempurna itu kesemuanya kita nak tegak, kita baru cakap satu je kita nak tegak, akan datang perlindungan Allah di hari akhirat. Subhanallah ya ikhwan. Karena itu pertemuan dan perpisahan yang macam ini, yang macam Allah kehendaki ini, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, maka akan mendapat naungan di hari akhirat nanti. Subhanallah ya ikhwan. Macam kita bertemu malam ni, orang putih kata what for? What for? Saya dengan Datuk bukan ada adik-beradik pun, cerah seorang, gelap seorang. Mana ada kena? Tak ada kena. Tak kena. Tapi bertemu kita untuk apa ikhwan? Untuk menyatakan hidup kita ini cacat. Hidup kita ini tempang kalau tidak duduk di atas jalan yang benar.
Jalan yang paling benar adalah apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. 153 suratul An'am. Masa Nabi nak tafsir ayat ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini disebut dengan nilai yang sahih oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Masa Nabi nak terjemah hadis ni, beginilah keadaan Nabi dengan para sahabat. Nabi buat satu garisan lurus. Kita kata Nabi patahkan ranting-ranting yang pokok yang ada, dia buat satu garisan lurus. Dan Nabi membacakan ayat 153 suratul An'am tadi. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika dia memberi pandangan tentang ayat ini, kata Syekhul Islam, bagi seorang yang ada harapan nak bertemu Allah Ta'ala di hari akhirat dengan aman dan selamat, dia kena perhatikan ayat ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bagi seorang yang ada harapan, macam disebut akhir dalam suratul Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ada harap nak bertemu Allah. Akidah ahli sunnah, ru'yatullah haq, akan melihatlah ahli syurga wajah Allah, itu benar. Itu benar. Siapa yang nak melihat Allah Ta'ala di hari akhirat, kata Ibn Taymiyah, dia mesti memperhatikan ayat ini. Kerana pada ayat ini Allah menyatakan yang lurus itu hanya jalan dia. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, jalan yang paling lurus. Wa anna hadha, sesungguhnya inilah sirat, jalan yang mustaqiman, satu-satunya jalan yang lurus. Dia bukan di antara jalan yang lurus, satu-satunya yang lurus. Lain semua tak lurus. Ibn Taymiyah kata orang yang nak bertemu Allah, takut nak bertemu Allah, dia akan perhati ayat ni elok-elok. Mana jalan yang tidak berada di atas, mana kehidupan, pemikiran, perkataan, amalan yang tidak duduk di atas jalan ini, dia akan tinggalkan. Dia akan tinggalkan. Imam Nawawi dalam hadis 40, di antara hadis yang ke-40 yang menjadi perbahasan para ulama adalah hadis yang Imam Nawawi bubuh dalam hadis 40. An-Nawawi menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun sebahagian para ulama kata tak, hadis ini tidak sahih. An-Nawawi mengumpul sanad-sanad hadis ini untuk membuktikan dia sahih. Kerana dari segi lafaz dia benar-benar sahih. Dan para ulama bersetuju hadis ini adalah sanad yang sahih. Iaitu Nabi, hadis yang ke akhir daripada hadis 40. Nabi sebut apa dia? Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis ni sangat, dia punya lafaz dia sangat sahih kata para ulama. Lafaz dia menepati Al-Quran. Nabi kata kamu tidak beriman. La yu'minu ahadukum, seorang daripada kamu tidak beriman hatta iman itu datang sehingga dia buat perkara ini. Kosong. Kata Najwa Latif, kosong. Tak ada apa. Kosong. Tak beriman. Sehingga dia buat kerja ni. Hatta dengan makna dia buat benda ni baru iman sampai. Apa dia? Yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Dia kena tundukkan nafsu dia kepada apa yang aku bawa kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah pemikiran kita bergabung dengan hati, tunduk kepada yang Nabi bawa. Itulah jalan yang lurus. Kita tahu ini Nabi bawa, tapi pemikiran, lidah, hati kita tak ikut. Itu bukan jalan yang lurus. Ini bukan jalan yang lurus. Untuk mengenal jalan yang lurus, kata Ibn Qayyim dalam kitab dan Midrajus Salikin, sangat mudah.
Tetapi sangat payah untuk orang yang tertutup hati dia. Seperti kita kata mudah, kita kata pada orang bukan Islam, yang habis sembah kutip batu tu buat apa? Mudah kita kata kat dia, kutip batu tu kalau hang tak buat, dia bukan ada. Kalau hang tak buat telinga dia, dia tak ada telinga. Dia boleh dengar. Kita letak limau merah tu ke dia, kita bagi seminggu kat dia. Limau nanti kecut, dia tak makan-makan. Kita tanya dekat Cina tu, awak dia tak lapar. Dia dengan mulut, kalau tokoh Hindu lagilah gigi turun sampai ke pusat. Tapi duduk situ, kena hujan, kena panas. Kalau kita pergi ambil gambar dia pun dia duduk lagu tu. Kita tutup dengan goni pun dia duduk lagu tu. Kita kata, adakah agama sebatil ini kau sembah? Ya, sangat terang hujah kita bagi orang yang Allah Ta'ala buka hati dia pada kebenaran. Tapi sangat tidak nampak bagi orang yang ditutup mata hati dia. Kalau mereka tak bancuh simen dengan ayak, dengan pasir, tak ada tokoh Hindu tu. Kalau mereka tak cat dan warnakan dia, tak ada garang dia. Cuba kita tengok, kalau selagi berhala-berhala ni, mereka tak warnakan dia, tak takut kita. Kita pun lalu-lalu, orang boleh buang filter rokok tepi dia. Orang tak rasa tokoh Hindu wujud. Tapi lepas orang color dia, merah, biru, mata dia terbeliak. Orang nak buang filter rokok pun tak berani, bubuh dalam poket balik. Dia kata dia duduk tengok. Ya. Kemudian perasaan takut kita wujudkan. Orang wujudkan. Kerana itu, apabila orang tanya, apakah jalan kebenaran? Kita katakan jalan kebenaran adalah jalan Allah Ta'ala. Bagaimana nak mengenal jalan kebenaran? Kita tundukkan perasaan kita, kemahuan kita, pemikiran kita, hujah kita kepada kebenaran yang ada. Itulah jalan kebenaran. Dan semua kita tahu Allah Ta'ala menyebut, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu ta'alah kepada Allah dan kepada Rasul. Rasul ada seorang aja, bukan ada 10. Di akhir zaman ini, Muhammad sajalah. Dan semua sunnah berkaitan dengan Muhammad, bukan berkaitan dengan kita. Kalau sunnah itu berkaitan dengan ustaz, banyaklah sunnah dalam Malaysia ni. Ustaz saja berlambak, hak balik Jordan, hak balik Mesir, hak balik sana Morocco, hak balik Maghribi, berlambak. Tapi sunnah berkaitan dengan satu orang. Ma'udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin au nahwa dhalik. Sunnah itu apa yang dikaitkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya, hatta setujunya atau bangkangnya kepada satu-satu keadaan dan pada sifat tubuh badan dia, diri dia. Itulah sunnah. Karena itu adalah amanah. Imam mendapat pahala, imam mendapat dosa. Satu orang menyatakan sunnah dan dia tak boleh buktikan sunnah. Sesuatu yang kita nak katakan sunnah bererti kita nak sandarkan dia pada agama dan Tuhan. Tiba-tiba sesedap mulut kita kata sunnah, orang tanya kat dia, mana bukti? Dia sengak. Ini satu dosa dan jenayah yang sangat besar. Dan dosa dan jenayah bila orang kata sunnah, telah orang buktikan dia sunnah, tiba-tiba dia menafikan, ini satu dosa yang besar. Kenapa dia menolak? Karena itu Allah Ta'ala katakan, wa anna hadha sirati mustaqiman. Kemudian Allah Ta'ala kata, fattabi'uhu, ikut. Inilah ayat yang kait dengan hadis tadi, tundukkan hawa nafsu kamu dengan apa yang aku bawa. Pasal Quran kata, fattabi'uhu, ikut jalannya, lurus. Dan ada larangan daripada Quran, wala tattabi', jangan kamu ikut subul, jalan di sebelah-sebelah ni. Fatafarraqa bikum, kamu akan berpecah daripada hidayah. Ya, itu adalah wasiat Allah Ta'ala. Kata Ibn Taymiyah, renunglah ayat ni, fahamlah ayat ni, ambil tahulah tentang makna ayat ni. Seseorang yang rasa takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala, dia akan melihat ayat ini. Perjalanan dia akan jadi tersusun dan teratur. Karena itu Allah memuliakan semua orang.
yang berada di bawah agama dia. Allah memuliakan semua orang. Ayat kita bacakan tadi, inna dina indallahil Islam. Sehingga kan Allah sandar pada diri dia. Inna dina sesungguhnya din indallahi di sisi Allah cuma ada al-Islam. Nama lain kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu ikhwatul iman, kita bertemu, kita berhimpun, kita belajar, kita berfikir untuk perkara ini. Untuk perkara ini. Sebab kita katakan masa yang kita ada dengan hari yang kita nak tempuh, dia tak balance. Masa yang kita ada ni tak banyak. Hari yang kita nak tempuh terlalu besar. Yaumul azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari besar. Hari manusia akan berdiri di hadapan Allah. Dan soalan-soalan yang Allah nak tanya pada manusia di hari akhirat cuma ada 2. Tak ada 3, tak ada 4, 2. Daripada 2 soalan inilah menjadi ribu-ribu dan juta-juta soalan. Berpunca daripada 2. Yang pertama, Tuhan akan tanya, ma kuntum ta'budun, apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Itu dia tanya. Manusia ni sembah apa? Sembah batu, sembah itu, sembah ini, dia akan tanya. Pasal itu dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-Ma'idah, Allah akan kata kepada Isa, ya Isa, a anta qulta lin-nasi, wahai Isa, adakah kamu yang menyatakan kepada manusia, jadikan aku, kamu dan ibu kamu sebagai Tuhan yang lain? Isa akan menyatakan, da, innaka antal allamul ghuyub. Tidak ya Allah, kau sangat mengetahui yang gaib-gaib. Aku tak pernah menyatakan demikian. Jadi Allah akan tanya manusia yang dikapan, yang dimandi, yang dibuang ke tanah pusara. Berpuluh-puluh tahun orang duduk situ, beratus tahun baru berlaku hari kebangkitan. Masuk dalam kubur tu pun ditanya, marabuk, apa yang kamu sembah? Itu soalan yang penting, soalan yang dahsyat, dan soalan itu berkaitan dengan la ilaha illallah. Ma kuntum ta'bud, apa yang kamu sembah? Siapa ilah? Ilah mana yang telah kamu sembah dengan benar, dengan hak, dan kamu telah menafikan syirik baginya? Dan manusia kena menjawab itu adalah Allah. Dan itu ada kaitan pula dengan soalan yang kedua. Kalau kita jawab, Allah, aku sembah Allah, dia datang soalan yang kedua, bagaimana kamu sembah Allah? Cara apa kamu sembah Allah? Datang yang kedua, mesti sembah Allah dengan cara yang Allah turunkan kepada Muhammad. Datanglah Muhammadun Rasulullah. Tak boleh lari daripada 2 perkara, imam hidup sampai mati. Imam hidup sampai mati. Lepas itu telah di Bukhari ajak, laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang nak mati itu kita ajak dia la ilaha illallah. Kenapa tak disebut Muhammadur Rasulullah? Ya, memang ada riwayat lain menyebut Muhammadur Rasulullah. Tetapi kata para ulama, bila manusia itu sebut la ilaha illallah, jelas dia kena sebut la ilaha illallah dengan cara Nabi Muhammad. Dia tak boleh sebut dengan cara orang lain. Sebab dalam dunia ni tak ada orang bawa sebut pada orang mati tu la ilaha illallah melainkan Nabi Muhammad seorang. Tak ada kalimah lain Nabi. Kalau orang tu nak mati, dia pergi ajak, dia kata subhanallah. Tak, Nabi tak ajak subhanallah, Nabi ajak la ilaha illallah. Bila orang mati tu boleh sebut la ilaha illallah, itu petanda dia sebut kalimah tu, dia berada di atas jalan Nabi Muhammad. Kerana jalan Nabi Muhammad lah yang mengajak manusia sebut la ilaha illallah. Kecuali dia sebut benda lain, dia pergi kata benda lain. Kerana itu bila kita mati besok, apa yang kita sembah dan bagaimana Allah Ta'ala disembah, itu betul-betul ada kaitan dengan 2 kalimah syahadah. Dan jalan ni Allah Ta'ala suruh kita pegang. Anak kita tutup aurat, anak kita salat, anak kita itu, isteri kita ini, tak lari daripada 2 ni. Yakin, tawakal, serah diri, sabar,
iman, pasrah, semuanya serah kepada Allah. Ya, siapa yang ajak benda ni semua? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ada orang yang ajak. Kalau pasal itu Nabi banyak menyatakan falaisa minni, falaisa minni, falaisa minni, bukan daripada ajaran aku. Kalau kita buat satu benda, Nabi kata falaisa minni, kita buat juga, Nabi kata bukan daripada aku, memang Nabi berlepas diri. Falaisa minni, yang kau buat tu tak ada kena mengena dengan aku, maka besok kau akan ada masalah dengan Tuhan. Kau akan ada masalah dengan Tuhan. Ialah selagi tak mati tak ada masalah lah. Orang kata selagi kita tak pergi buat medical check up, memang tak ada penyakit. Memang tak ada penyakit. Ada jantung? Tak ada. Kecil mana? Tak ada. Memang tak ada. Pasal belum jumpa doktor. Result dia pergi jumpa doktor, tengok. Sampai meter tu naik, sampai nak pecah dah nombor meter tu. Meter tu sampai naik E je. Meter tu kata, hang ni apa punya gila, makan gula tinggi lagu ni, aku nak kira pun tak boleh. Baru ada jawapan, baru ada masalah. Ni saya duk semayang, saya duk puasa, tak ada masalah? Memang tak ada masalah. Kerana hari ini, saat ini, bulan ini, bukannya mahsyar. Bukannya hari pembalasan. Memang tak ada masalah. Hang buatlah daripada bangkit tidur sampai tidur balik bid'ah dalalah. Memang tak ada masalah. Kerana syarat untuk hidup di dunia bukan mesti berada di atas kebenaran. Berada di atas kebenaran itu syarat untuk beribadat, berubudiyah kepada Allah, untuk mendapat sakinah di dunia dan di hari akhirat. Lah memang tidak ada masalah. Tapi Nabi kata dalam hadis Imam Muslim, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa dia orang muflis? Kamu tahu tak siapa dia orang yang banyak puasa, banyak semayang, banyak itu, banyak ini, tapi dia muflis, semuanya bukan hak dia. Dia orang yang beribadat bukan di atas cara Nabi. Karena itu kita merasakan ikhwan, memberi penjelasan kepada ummah perkara ini sangat penting. Sangat penting. Lepas itu kata para ulama ahlu sunnah, ulama salaf kata, sesuatu yang datang daripada Nabi ini sangat mudah kita buktikan. Sangat mudah. Dan benda yang tak betul ini, benda yang salah, benda menyeleweng, benda yang sesat, dalalah ini, memang sangat mudah kita tunjuk. Cuma tinggal manusia ini, dia nak ikut ke dia tak ikut? Kita kata, Tuan, tak betul yang Tuan buat. Hang mana tahu? Hang mana tahu? Kata, memang kita tak tahu. Tapi kita buktikan dengan sanad dan matan. Itu disiplin pembuktian. Itu disiplin dia. Buktikan. Quran dalam Baqarah 111. Allah kata, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawalah bukti kamu kalau kamu bercakap benar. Bawa bukti. Dan kalau benda tu tak benar, ima pemikiran, ima emosi, dia tak boleh bergabung. Pasal itu Quran dia kebenaran, emosi dan akal dan hati manusia boleh menerima. Sangat boleh menerima. Kalau dia kata pada kita, iyalah, memang Nabi tak buat, apa salahnya kita buat? Bahasa dia pun dah hancur dah. Kita kata ini ibadat, ini akidah, ini benda taufiqiyah. Benda yang wujud dia bukan dengan ciptaan, tapi dengan nas. Benda yang tidak direka-reka. Macam kita belajar sifat 20 kan? Kalau orang tanya saja, tadi sembang dengan Datuk tadi. Datuk kata di Pahang jangan buat lagu tu. Kan? Jangan duk mengajak lagu tu kat Pahang. Kat Penang tak apa. Kalau orang tanya kita, apa problem sifat 20? Tapi jangan habaq ke orang, rahsia kita lah. Macam mana problem sifat 20? Orang tulis di whiteboard. Satu, wujud, qidam, baqa, mukha, sampai habis 20. Dan orang bagi pada kita marker. Bulatkan salah tak mana? Bulatkan salah tak mana? Kita tengok wujud, qidam. Kalau kita nak bulatkan wujud itu dah salah, kita boleh wujudkan, boleh bulatkan. Tapi mungkin dia tak faham lagi. Kita boleh bulatkan pada nombor 2, qidam. Menamakan Allah dengan qidam dah salah.
Sifat 20, sifat siapa? Sifat malaikat, sifat lembu, sifat rebau. Sifat siapa? Sifat 20. Sifat Allah. Betul? 20 sifat tu sifat siapa? Sifat Allah. Saya, apa sifat saya? Orang kata, apa sifat? Ustaz, you suka makan apa? Saya kata, kalau batu tu lembut pun saya makan. Itu sifat saya. Selagi saya tak bagi tahu, you tak tahu. You bancuh kopi, bancuh Milo. Ustaz, sila minum. Saya tak minum. Pasal apa? Sifat saya tak makan Milo. Bukan tak makan-makan lah. Ni contoh saja. Sekali Datuk tak buat lah Milo. Ni contoh saja. Kata saya tak makan Milo. Loh, awak tak cakap. Dah hang tak tanya. Ini manusia biasa. Kalau saya tak bagi tahu sifat saya, tuan-tuan tak tahu sifat saya. Saya tengok sahabat, saya nampak elok, orang elok. Saya kata, mai rumah saya pun goreng bihun, bobor, udang, bobor, sotong. Tengok sahabat tak makan. Kata sahabat, makan. Saya tak makan udang dengan sotong, gaut. Macam mana saya nak tahu? Bolehkah saya ramal? Saya tengok muka orang ni, cara macam ni tak makan udang ni. Tengok-tengok hantu udang. Cara yang paling tepat, saya bertanya, sahabat, udang makan tak? Jangan tanya orang lain. Saya nak tahu sahabat makan udang, saya tanya sahabat, sahabat kita makan udang tak? Sahabat akan bagi tahu sifat sahabat berdasarkan ingat sahabat. Saya rasa dia ni kalau udang, dia tak makan isi, dia makan kulit. Tanya orang dia sendirilah. Baik. Sekarang awak nak bercakap pasal sifat Tuhan. Awak nak tanya siapa? Di dunia ni siapa yang tahu sifat Tuhan? Pasal itu kaedah ahli sunnah betul. Apa dia? Sifatkan Tuhan sebagaimana Tuhan sifatkan diri dia. Jangan bagi sifat Tuhan. Bila kita bagi sifat Tuhan, kita duk pasang sifat yang tak kena. Tuhan ini benda gaib. Dia Khalik, kita makhluk. Dia Malik, dia Sayyid, dia Rab, dia Mudabbir. Dia itu yang menjadikan kita. Jadi bagaimana kita boleh pergi bubuh pandai-pandai sifat dia? Kalau kita pergi bubuh sifat dia, bermakna kita bos dia. Menamakan Allah dengan nama Qidam, ini tidak wujud di dalam Quran dan Sunnah. Tak mana nak cari Qidam ni? Allah tak pernah bagi tahu sifat dia Qidam. Dalam surah Al-Hadid, Allah kata apa sifat dia? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia kata dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Kenapa tak boleh sifatkan dia dengan sifat yang dia sifatkan sendiri? Qidam bukan sifat Tuhan. Tapi dalam sifat 20 tu sifat Tuhan. Pasal itu sifat Tuhan ni nama dia taufiqiyah. Bukan kita yang beri, Allah yang bagi. Benda tu kita kena berhenti mengikut acuan dalil. Kalau kita beri sifat Tuhan, bermakna Tuhan itu makhluk. Maha suci Allah daripada bersifat demikian. Karena itu perjalanan sunnah ni dia betul. Kita boleh buktikan. Orang yang tidak berada di atas sunnah, dia yang tak boleh buktikan. Kita kata buktikanlah. Dia kata sifat Tuhan Qidam. Kita kata nak jumpa ayat mana dalam Quran Allah kata dia Qidam. Dia kata Qidam bermakna tak ada awal. Dia belajar bahasa Arab di mana yang kata Qidam tak ada awal tu? Kenapa susah sangat nak panggil Allah itu dengan nama Awal? Al-Awwal. Kita main awal kan, sahabat kita kata Syekh antal awal. Bermakna bila dia kata anta awal, sebelum kawan tu tak ada orang dah lah. Kalau anta tsani, anta yang kedua, bermakna yang awal itu siapa dia? Adalah. Tapi kalau kata qidam bermakna sebelum ada dia, ada benda lain. Allah menyatakan dia awal.
Nabi kata antal awal wa antal akhir wa antal zahir wa antal batin. Kau yang awal. Artinya tak ada siapa sebelum Tuhan. Kan kalimah tu lebih mudah kita faham kerana ini sifat Tuhan. Dan bila nak membuktikan benda tak benar, itu pasalah meraba-raba. Cari dalil, bukan nak cari dalil Quran tak ada, dalil sunnah tak ada. Dia cari dalil masyarakat, dalil niat. Dan yang kata 5 kuman itu, kitab kata, lagi ustaz kata, lagi masyarakat kata, lagi adat kata, niat baik apa? Jahanam. Kerana itu kebenaran itu dapat dilihat. Rekaan-rekaan itu mardud, akhirnya ditolak. Orang tolak, ikhwan. Kemudian antum tengok jalan yang salah ni, dia sangat tak masuk dengan jiwa manusia. Kenapa manusia nak rasa serba salah kalau dia dibawa kepada Quran dan Sunnah? Apakah yang patut dia rasa serba salah? Sepatutnya serba salah itu wujud apabila dia diajak meninggalkan Quran dan Sunnah, datang kepada pegangan yang lain, pegangan yang tidak ada asas. Kata sahabat, anda nak ajak entah semayang ni, tapi nak abang betul-betul kat entah lah. Ni semayang ni Nabi tak buat punya, ni anda ambil pada wali gunung cerai punya. Patut yang tu yang meresahkan dia. Patut itulah meresahkan dia. Macam mana ni kita nak ibadat tak ikut Nabi? Nabi sampai Isra' Mi'raj. Nabi seorang nak sampai ke langit. Nabi seorang yang berkawan dengan Jibril. Nabi seorang yang nampak syurga dan neraka. Tiba-tiba kau nak ajak aku beribadat pada Allah tak ikut Nabi, nak ikut orang lain, itunya mendatangkan resah. Tapi dah hati kita ni, orang Arab kata mangkus. Bukan mangkuk, mangkus. Mangkus ni apa? Dia terbalik. Kita resah bila diajak beragama kepada Nabi. Sedangkan Nabi itu adalah asal usul agama. Dan kita rasa happy, rasa tenang diajak kepada yang tidak ada kena-mengena dengan agama. Mari kita sembahyang ikut wali tu. Jom. Mari kita zikir ikut Habib ni. Jom. Habis zikir Rasulullah macam mana? Yalah, dia Rasulullah, dia tak zikir pun tak apa. Kok ke situ cakapnya? Ini nama dia mangkus. Terbalik, tak betul. Fattabi'uhu, kau kena ikut jalan ni. Itulah Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebut perkataan yang kita doa apa selalu. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Di mana nak jumpa kata-kata ni? Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika dia menafsirkan suratul Najmi ayat ke-38 39. Kita jumpa perkataan ini. Dalam tafsir yang saya tengok Datuk duk baca tu pun ada. Hak Ibnu Katsir tu ada juga dalam tafsir tu. Suratul Najmi kita jumpa. Kalau sekiranya apa yang kau buat itu baik, laukana khairan. Kalaulah yang kau buat itu baik, lasabaquna ilaihi. Nescaya sahabat Nabi yang masuk syurga tu depa nanti buat dulu. Tapi kalau depa tak buat, demi Allah ketahuilah benda tu tak baik. Kita punya pertimbangan wujud. Kita nak masuk syurga, kita nak Tuhan terima ibadat kita, kita tengok orang yang dah masuk syurga. Takkan itu pertimbangan yang tak betul? Saya kata ke anak saya, ayah nak kau belajar sampai berjaya. Anak saya kata, nak berjaya macam mana ayah? Saya nak tunjuk siapa? Okey, ayah nak kamu berjaya macam mana orang yang belum berjaya. Macam mana tu? Nak faham macam mana? Kalau anak tu ada sindrom, anak tu sengak. Tapi kalau anak tu bijaksana, duk makan korma jampi hari-hari, kismis hari-hari, kan dia bijaksana, dia jawab balik. Dia kata, ayah ni ada masalah lah, saya ingat. Nak berjaya, nak contoh siapa? Mesti ada contoh. Kita nak masuk syurga.
Ya, nak masuk syurga kena salat. Nak masuk syurga kena tutup aurat. Nak masuk syurga kena buat baik. Sekarang nak masuk syurga, nak buat baik macam siapa? Macam orang yang dah masuk syurga. Siapa dia orang yang dah masuk syurga? Para sahabat. Quran kata wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua sahabat Nabi ahli syurga. Dia dah masuk syurga. Kenapa tak mau berzikir macam orang dah masuk syurga? Nak zikir macam mereka, nak jihad macam mereka, nak sayang Nabi macam mereka. Tiba-tiba kan terbalik hidup kita. Kita zikir, kita salat, kita sayang Nabi macam orang yang belum masuk syurga. Kita duk tiru puak-puak ni dan tinggal puak-puak ahli syurga. Kalau orang tanya kat kita, di mana tempat Abu Bakar As-Siddiq malam ni? Kalau Syiah lah, Syiah mai tanya pada kita. Syiah tanya pada kita, hei kamu ahlu sunnah, malam ni Abu Bakar dah mati dah. Makam dia duk ada di sebelah kubur Nabi di Madinah. Dia tu masuk syurga ke, dia tu masuk neraka malam ni? Hang jawab. Satu aja, aku tak mau jawapan banyak-banyak. Abu Bakar malam ni ahli syurga ke ahli neraka? Kita akan kata ahli syurga. Kita akan jawab ahli syurga. Nah, kalau Abu Bakar ahli syurga, kenapa tidak boleh beragama macam Abu Bakar? Tak mana silap dia? Tak mana silap Abu Bakar? Tak mana tak kena zikir Abu Bakar? Umat ini hanya sayang Nabi. Abu Bakar melihat wajah Nabi. Abu Bakar berhijrah dengan Nabi. What's wrong with Abu Bakar? Apa tak kena? Ni bukan bakar Umar, bakar Juah. Ni Abu Bakar. Ini Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang hijrah dengan Nabi. Dan Quran menyebut nama dia dalam surah Taubah. Quran menyebut tentang orang yang bersama dengan Nabi dalam ghar. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua dalam gua. Kata Aisyah, engkaulah yang Quran maksud. Mereka berdua dalam gua. Engkaulah Abu Bakar. Engkaulah Abu Bakar. Ya. Tapi orang hari ni tahu Abu Bakar berhijrah. Dia cerita Abu Bakar kena patuk dengan kala jengking. Abu Bakar tahan. Tak mau bagi Nabi tidur atas riba, Abu Bakar jaga. Tapi ketika dia sayang Nabi, dia tak boleh sayang macam Abu Bakar. Dia sayang macam mana Habib daripada Yaman. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Apa tak kena dengan Abu Bakar? Imam Ustaz, imam apa dalam dunia ni duk ada. Belum ada jamin kita masuk syurga. Tapi mereka dah ada jamin. Bukan kata ada jamin, dah masuk dah ke syurga. Yang jamin mereka masuk syurga bukan orang. Yang jamin mereka masuk syurga bukan kita, tapi Quran. Quran kata radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Mereka redha dengan ujian Allah. Mereka redha Allah takdirkan mereka menemani Nabi Muhammad selama 23 tahun. Mereka redha. Turun perintah perang, perintah hijrah, semua perintah turun kepada mereka. Mereka redha. Perintah infak, dunia tak kenal bagaimana nak berjuang dengan harta dan nyawa. Mereka orang yang mengajak kita memulakan perjuangan itu. Kita belajar dengan mereka. Mereka dipanggil salaful ummah. Mereka adalah suri teladan bagi umat ini. Dan mereka dah masuk syurga. Mereka redha. Allah redha dengan mereka. Redha Allah kepada mereka, itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Mereka dapat redha Allah, mereka dapat syurga Allah. Syurga yang mana? Yang mengalir di bawah dia syurga anak-anak sungai. Dalam surah Taubah ayat 100, Allah confirm benda tu. Dan orang-orang yang datang kemudian, yang mengikuti Ansar dan Muhajirin, akan dapat syurga macam mana Ansar dapat, Muhajirin dapat. Jadi kerana itu, kita, bila kita kata kita di atas jalan sunnah, kita kena buktikan manhaj kita, apa kita punya metod, pemikiran kita, bagaimana kita melihat dan kita berfikir. Kenapa ketika orang sibuk-sibuk dengan mati, buat tahlil, kenuri kenara, kita tak buat? What's wrong with you, man?
Apa masalah hang ni? Hang tak sayang dekat mak hang? Hang tak sayang dekat bapa hang? Ini mak bapak belah hang besar tapak jari dua kaki belah hang. Tapak kaki hang besar 2 jari dia belah. Dia basuh, kencing, berak semua dia bagi pakai. Hang sihat dia gembira. Hang sakit dia pun sakit. Dia tak makan dia bagi hang makan. Berapa lama dia belah hang? Memakan masa, saat, minit, hari, jam, bulan, tahun dia belah hang. Hari ini orang yang berjasa itu diambil nyawa dia oleh Allah dan dia sedang jadi jenazah depan mata. Dia sebentar lagi dia akan dimandikan, dikapankan, disalat dan ditanam di tanah pusara. Hang anak dia, apa hang nak buat? Hang tak boleh buat tahlil kat dia. Hang tak boleh ratib la ilaha illallah hantar ke dia. Hang tak boleh. Kalau yang tu pun tak boleh, lebih baiklah dia bela bewak daripada belang. At least bela bewak boleh jual sekilo RM40. Belah hang sampai tahlil pun tak boleh buat, apa manfaat? Itu yang dikata what's wrong with you man? Apa delimanya hang dapi sampai ada benda yang menghalang hang ni? Ni mak hang, ni bapa hang. Kita kata demi Allah, mak kita, bapa kita adalah orang yang paling kita kasih. Habis pasal tak buat benda ni semua? Kita kata orang yang telah masuk ke dalam syurga, mereka telah bertemu dengan mayat-mayat hari-hari. Bahkan Rasulullah itulah dikatakan suri teladan ummah. Depan Rasulullah mati isterinya, depan Nabi mati anak Nabi yang bernama Zainab, depan Nabi mati cucu dia. Dia melihat sahabat yang dia kasih mati. Quran dan sunnah menyebut satu ungkapan saja. Nabi menyatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dalam surah Al-Isra Allah menyatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ketika kita tengok depa ni bukan masa mati, masa depa dah tua dah, katakanlah wahai Tuhanku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya merahmati aku. Kata Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar, perkataan ini sampai pada Tuhan lebih cepat daripada flash kilat. Kilat memanah dengan dia punya sinar dia cepat. Doa ini diangkat oleh Allah lebih cepat daripada panahan kilat. Ya ikhwatul iman, kenapa jadi begitu? Ini kita ambil daripada salaful ummah. Kita bukan reka ikhwan, agama ini bukan rekaan. Tidak reka. Yang mati itu siapa dia? Yang mati itu adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib dengan Ali bin Abi Talib dua beradik. Ja'far bin Abi Talib dengan Abu Bakar As-Siddiq, mereka bukan dua beradik, tapi mereka ni berkongsi isteri. Abu Bakar kahwin dengan Asma binti Umais, lepas tu cerai. Habis iddah, Ja'far ambil buat bini. Tu dia hidup sahabat. Kita tak boleh buat lagu tu. Dia baling kasut terompah kita ni. Hang ambil janda aku nah. Hidup depa lagu tu. Mati tinggal anak kecil-kecil. Mati di mana? Di Mu'tah di Jordan. Nabi di Madinah mati. Ya, ini Rasulullah, ini Quran kata wa innaka la'ala khuluqil azim. Quran kata Rasulullah ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita gabung dua ayat tu. Dia adalah rahmat lil alamin, dia mempunyai akhlak yang paling azim, tinggi, besar, hebat. Ketika dia lihat, dia dengar kematian Ja'far bin Abi Talib, dia ni Rasulullah. Perang Mu'tah adalah perang yang akhir. Nabi dah uzak, Nabi dah tua, tapi Nabi tak pi. Bila dia dengar Ja'far mati syahid di Jordan, Jibril habaq ke dia. Ini diutus sebagai rahmat lil alamin. Akhlak dia paling tinggi. Quran kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kau kena ikut orang ni, kau kena tiru orang ni.
Kau kena jadikan dia sebagai contoh dalam hidup engkau. Dia dengar Ja'far mati, apa dia buat? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Dia kata, sahabat-sahabat, bawa makanan pergi ke rumah Ja'far. Hiburkan hati keluarga dia. Daripada ditimpa kegelisahan yang sangat dahsyat, iaitu kematian. Yang buat macam ni siapa? Rasulullah. Bila berlaku kematian, buat kenuri, buat tahlil, siapa? Kita. Yang tak buat, yang hantar makanan ke rumah si mati, siapa? Rasulullah. Dua figure dan contoh ini kita tak nampak beza dia. Kalau tak nampak, memang buta lah hati manusia. Memang buta. Kadang-kadang nampak, ikhwan, hidayah tak sampai. Hidayah tak sampai. Apa pandangan tuan? Orang kata ke saya lah. Orang kata, saya ingat orang Johor ni orang Johor pula dah. Orang ni orang Pahang. Orang Pahang ni orang ni lah, orang apa? Damak. Kawasan Damak lah Pahang. Pak Malau halak Pak Malau kan ada masalah dengan Damak. Pahang ni orang Damak. Damak ni dia satu filem Melayu yang lepas filem Melayu tu tak ada dah filem Melayu lagu tu. Filem Damak lain semua Melayu Jahanam. Tapi tengok filem Seri Mersing, saya bagi 5 bintang. Walaupun saya bukan Melayu, saya bagi 5 bintang. Filem Melayu dengan filem Hindu lebih kurang. Berkelih lah sekali baik balik. Kan tengok filem Melayu hero dah merajuk kat heroin merajuk. Anak angkat bungkus nak tunggu dah kereta api pun nak main merajuk. Kira hero merajuk. Hero tak pernah menangis. Hari tu menangis, air mata jatuh 2 titik. Menangis. Sekejap lagi heroin bawa mak dia, bapak dia pergi pujuk hero. Hero pun ketak. Macam nak naik dah kereta api. Tak tahu dia naik kereta api jalan, dia pergi tunggu balik sana. Ini nama dia gambar Hindu. Filem Melayu pun lagu tu. Tapi filem Melayu Seri Mersing, dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Pak Malau tampak di depan orang. Dia tinggal Mersing, dia balik Pahang. Padan muka Pak Malau. Mana ada hero Melayu lagu tu? Tak ada. Ya, lagi satu hero Melayu, Hang Tuah. Bagus Hang Tuah. Kering hati, bunuh jebat. Oh, dah siap Hang Tuah. Kering hati. Last sekali dia kata, tuahkah yang benar, jebatkah yang benar. Terbengong lah tu. Apa salahnya hang buat istikharah dulu? Tak mengaji sunnah, melewak jadi lagu tu. Tapi dua filem Melayu ni dahsyat. Sangat dahsyat. Kata orang Melayu, orang Pahang ni. Orang Pahang ni bahasa dia lembut. Okay? Orang Pahang, kalau orang Penang macam mana? Okey, cantik. Tu Penang lah. Orang Pahang, kata dia molek. Orang Pahang ni molek. Molek tu kira cantik. Pakcik umur 80. Nak lintas jalan. Tak nampak. Kan? Jalan kereta. Salahkah kita tuntun dia pergi sebarang jalan? Tak salah. Kita tengok dia dengan umur 60, 90 pegang pula tongkat. Kita kata mampu pergi kat hang. Kita lintas, kita pergi. Dia 2 jam duduk situ. Tak lepas lagi. Kita orang yang tak reti, hormat orang tua. Antum bayang, kalau itu dikata tak hormat, kalau itu dikatakan orang yang tak tahu adab, sekarang Allah Ta'ala tunjuk hidayah. Bila mati satu orang, yang suruh pergi hantar makanan ke rumah si mati, bukan orang tua, tapi Rasulullah. Rasulullah, kekasih Allah. Agama diturunkan kepada dia. Yang pergi ke rumah si mati, pergi makan, pergi bertahlil, pergi berwirid, bukan Rasulullah tapi umat dia. Bagaimana dua contoh ini duduk depan kita, kita tak boleh buat keputusan nak ambil yang mana. Kalau kita tak hormat orang tua, tak hormat orang panggil, kalau kita tinggal Nabi, kita ikut orang lain, nak kata apa ya kawan? Tak hormat ke? Tak. Nabi kata, falaisa minni. Bukan daripada aku.
Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat aku masuk syurga kecuali yang tak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau? Nabi kata man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa ikut jalan aku dia masuk syurga, siapa keluar daripada jalan aku dialah enggan masuk syurga. Tapi bagaimana manusia telah rasa resah bila dia nak ikut sunnah Nabi, dan dia rasa confident, dia rasa betul bila dia duduk pada bukan jalan Nabi. Ini kalau buat pilihan raya, Nabi akan kalah tiap-tiap tahun. Kalah Nabi, kalah tiap-tiap tahun. Orang akan kata kepada, ya Rasulullah, kalau baginda hidup, ya Rasulullah, betul lah ini sunnah baginda, tapi orang tua-tua kami nak buat mana? Ya Rasulullah, betul lah ini sunnah Rasulullah, tapi kami ni orang Melayu nak buat bagaimana? Ya ikhwan, kalau Nabi hidup lah ni balik, dia akan hijrah pula ke satu negeri lain pasal perangai kita. Ya ikhwan, hijrah pula dia. Pasal itu ikhwan, kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah bagi petunjuk, ya may yahdi. Pasal itu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah daripada apa? Min syururi anfusina, daripada keburukan diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada kejahatan amalan-amalan kami. Lindunglah kami terhadap buruk dan jahat diri kami ya Allah, sampai kami tak nampak hidayah. Bagi sebahagian orang, Allah nak bagi hidayah, dia nampak apa itu sunnah, apa itu adat. Kak Datuk cakap, kita tak terbeza apa itu adat dan apa itu ibadah. Baik ikhwatul iman, kita tengok soalan ni. Salam Ustaz. Satu macam salam Ustaz. Ya, salam. Banyak kes kebelakangan ini yang melibatkan kematian anak akibat kecuaian ibu bapa. Contoh, anak tinggal dalam kereta terlupa. Adakah dia sebab kematian semata-mata ataupun memang sudah ajal untuk meninggal? Patutkah mak bapak itu terus dipersalahkan ataupun ia memang qada dan qadar? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Dalam Islam, berdasarkan ayat Quran, ada beberapa kematian, beberapa punca kematian yang Quran sendiri kaitkan dengan kelalaian, menyebabkan kalau berlaku kes macam tu, Quran meminta dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah, dia telah mencabut nyawa orang. Dalam surah An-Nisa, Allah ceritakan tentang man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka dia ini kena bunuh balik dalam hukum qisas. Tapi kalau dia bunuh mukmin tanpa sengaja, tak sengaja dia bunuh mukmin, naik kereta bam, dia sudah langgar kereta orang, dia tak mati, keretanya dia langgar tu mati. Kerana kecuaian dia itu melibatkan orang lain mati dengan tangan dia, maka surah An-Nisa minta dia berpuasa 2 bulan berturut-turut dan dia dikenakan denda di atas kecuaian dia itu. Ini Islam nak kita bersihkan diri kita, jiwa kita apabila berkaitan dengan nyawa orang melayang. Bahawa memang Allah yang menentukan, tetapi setiap peraturan Allah itu Allah minta kita patuh. Mesti kita patuh. Kita bawa kereta kita, bulan-bulan bayar kita, lesen kita, kereta sampai 2000 cc, takkan nak bawa 50 kot?
Boom, kita perah. BMW tu, oh dahsyat. Kita beli BMW, bukan 9 siri, hak 11 siri tu. Tayar dia kena paku bengkok, tayar tak ada apa-apa. Sampai paku takut dekat tayar. Oh, paku kata tayar ni melanggar aku pula. Bengkok paku. Takkan nak bawa laju. Gam kata kena, mati. Ya. Ketika kita picit tayar kereta, di mana hukum makam Allah? Di mana syariat? Di mana ihsan? Di mana Islam? Di mana akhlak? Manusia itu lupa. Berlakulah kes yang tak patut berlaku, dia dipersalahkan. Kenapa dia salah? Dia melanggar hukum Allah. Yang melanggar hukum Allah ni salah. Dia marah, dia pegang dah kayu ke, kayu golf ke, dia marah pada kawan tu, dia pukul kawan tu. Orang kata sabar. Apa sabar dia kata. Dia ni punya pasal bola golf aku tak masuk. Dia pukul, mati hamba Allah tu. Di mana ilmu yang agama suruh sabar? Allah bersama orang yang sabar. Di mana ilmu ni hang letak? Dia salah. Maka dia kena bayar beberapa hukuman. Di antaranya yang disepakati oleh para ulama, dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kerana dia telah cuai sampai nyawa orang. Ini kalau jalan tidak sengaja. Tapi di Saudi, di Qatar, ini adalah hukuman JPJ mereka. Malaysia je tak ada. Pasal JPJ Malaysia tak mengaji Quran lagi, dia tak jumpa ayat ni lagi. Tapi di Saudi memang ada JPJ Saudi pakai. Accident, mati, awak gantung lesen dan awak kena puasa 2 bulan turut-turut. Lepas tu barulah dia dibawa ke mahkamah dan dibicarakan. Ini proses kerohanian. Mak bapa yang cuai macam apa tadi contoh, tinggal dalam kereta ni dia bukan termasuk dalam kes bunuh. Kes bunuh dia benda biasa, benda tu jadi selalu. Pun demikian, mak bapak tu rasa bersalah. Kalau wujud rasa salah macam tu, kes macam ni tak masuk dalam puasa 2 bulan turut-turut. Tapi kalau rasa bersalah tu tak hilang, maka dia boleh berpuasa 2 bulan turut-turut. Dia boleh puasa untuk membersihkan jiwa dia daripada rasa bersalah. Dia telah menjadi kecuaian anak dia mati. Tapi kes itu tak masuk dalam kes membunuh dengan tidak sengaja. Sebab bunuh dengan tak sengaja ni memang keluar nak pukul kawan tu. Jaga, aku tangkap buah dalam goni, aku lepas dalam laut. Dia ugut lah. Tak tahu dia buat sungguh. Dia pergi buang. Dia nak kejut aja. Tak tahu kawan tu mati terus. Dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Walaupun dia tak ada niat membunuh. Macam mak dengan anak ni, mak dengan bapak mana ada niat nak bunuh. Buat dalam kereta, dia mungkin nak keluar beli barang. Budak tu pergi picit cermin kena leher budak tu, meninggal. Dia tak masuk puasa. Tapi kalau dia rasa bersalah, dia boleh juga berpuasa 2 bulan turut-turut untuk membersihkan jiwa dia. Kita nak salah dia, kita tak hang punya pasal anak mati. Betul, kecuaian dia. Tapi ini juga daripada urusan Allah. Boleh bayang, macam tu punya sedih dia mati anak, dan dia rasa dia bersalah. Kita pula pergi bersalah dia. Kita pula cadangkan supaya kawan ni dihukum. Yang ni betul-betul kita tak ada ihsan dalam hidup. Bukan urusan kita. Sepatutnya kita ajak dia menyucikan diri dia. Pasal itu ikhwan, di Malaysia ni banyak peruntukan. Tapi pelajaran dan pendidikan tak ada. Peruntukan begitu banyak. Juta-juta yang Datuk lebih tahu dari saya. Tapi hasil zero. Hasil moral zero. Zero tu yang Najwa Latif kata kosong. 3 kali dia sebut kosong. Tak ada. Pasal apa? Pasal kita ada masalah. Kita bukan nak mendidik orang, kita nak kaut keuntungan di belakang dana-dana yang ditaburkan ini. Itu kita punya masalah. Tak wajar kita pesalah dia sampai
5 tahun dah mati budak tu. Bila sembang, dia bangkit. Anak dia mati dia. Pasal dia main duduk, kita sengak. Sekejap lagi telefon bunyi, dia masuk. Pergi masuk. Anak dia umur 3 bulan. Dia punya pasal. Orang Pulau Pinang kata jendalu. Cakap lagu ni jendalu. Tak bagus. Orang taubat. Dia pernah syirik kepada Allah. Kita tak boleh ungkit. Orang kapiak masuk Islam. Kita tak boleh pernah sebut hang sedang dari tau. Dulu hang kapiak tahu tak? Tak boleh. Tak boleh. Pasal al-Islamu yahdim ma qablahu. Islam dah menutup kesalahan daripada taubat. Islam tutup. Itu orang pernah minum arak, pernah berzina, pernah jual dadah, pernah jual ganja, pernah bunuh orang. Dia dah masuk penjara, dia bertobat, dia main. Bila kita sembang-sembang, kita kata ingat. Kita cakap tu, kita sindir ke dia. Tak boleh. Yalah, berapa hari nak baik. Kan, kita mau sedang diri kita. Dosa kecil pun kita dah kena ingat kan. Tambah kita buat dosa besar. Kawan tu dengar sungai. Ya. Tak boleh, tak boleh. Kita tak ada hak. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Kau bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha, Allah akan ampun dosa. Kalau Allah ampun, apa hak kita nak buka? Maka kita mesti menerima kelalaian yang menasabah kita terima. Ustaz, bukankah orang kapiak yang baik? Bolehkah orang kapiak yang baik masuk syurga? Bolehkah orang kapiak yang baik masuk syurga? Kalau kita kata dia kapiak tak masuk syurga. Dalam surah An-Nur Allah kata walladzina kafaru a'malahum biqi'ah kasarabin biqi'ah yahsabuhu dhama'an ma'a. Sesungguhnya orang kapiak itu dengan amal-amal baik dia seperti mana orang dahaga nampak di ujung padang pasir tu macam ada getaran air. Bahasa lah dia kata fata morgana. Begitulah orang kapiak. Selagi mana kekafiran itu wujud dalam hati dia, dia tidak datang pada kalimah tauhid, dia tak tinggalkan syirik Allah, dia buat baik, dia tidak akan masuk syurga. Pasal itu, inilah dalam surah Al-Hijr Allah cerita perkataan ya rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Berapa ramai orang kafir bila mereka itu masuk ke neraka, mereka menyatakan kalaulah kami ini orang Islam. Kalaulah kami ini orang Islam. Pasal Islam boleh menyelamatkan manusia di akhirat. Bila Allah cakap tentang keluarga Ibrahim, Allah katakan innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu satu agama, janganlah kamu mati melainkan di atas agama ini. Jadi bila dia itu dipanggil kafir, tak ada syurga untuk dia. Dan kalau kita sayang kat dia, banyak kebaikan dia buat, kita dakwah dan berdoa pada Allah supaya Allah hidayahkan dia. Ya Allah bagi hidayah petunjuk pada dia. Boleh. Bukan kita minta ampun dosa dia. Ya Allah bagi hidayah, dia ni orang baik. Ya Allah sampaikan hidayah. Dia hidup lagi. Dia mati. Bagi dia faham hidayah itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Umat Islam di negara ini tidak apa? Umat Islam di negara ini tidak tak bersatu. Saya berpendapat umat tidak bersatu oleh kerana ulama di Malaysia tidak bersatu. Mengapa sukar ulama untuk bersatu sedangkan rujukan mereka adalah Quran dan Al-Hadis? Ini satu benda yang dalam ilmu, secara ilmu kita panggil manhaj ta'lim. Manhaj ta'lim.
Manhaj taklim ni kalau dia berbeza, dia akan berbeza sampai pemikiran, sampai fahaman, sampai amalan. Berbeza manhaj dia. Apakah maksud bid'ah? Ini soalan dia. Apakah maksud bid'ah yang dipaham oleh si fulan, dan maksud bid'ah yang dipaham oleh si fulan? Si fulan ini dia faham bid'ah sampai sambutan maulud pun dia tak buat. Dia kata bid'ah. Dia lawan bid'ah. Si fulan ini dia faham bid'ah, dia tentang bid'ah, dia tak setuju dengan bid'ah, tapi sambutan maulud dia buat. Dua-dua balik daripada Timur Tengah. Kenapa jadi lagu tu? Ini nama dia manhaj ta'lim. Iaitu ketika mereka memahami ilmu, mereka faham tak sama. Ayat yang sama, hadis yang sama, kitab ulama yang sama, tajuk perbahasan yang sama, tapi cara masa dia belajar, syekh dia, guru dia olah tak sama. Apakah maksud bid'ah yang dia faham sampai dia tolak sambutan-sambutan maulud ni? Sebab dia faham bid'ah itu di dalam ibadah dan akidah. Dia titik tang situ dan dia bulatkan. Dia ni pula faham bid'ah itu dalam hidup seluruhnya. Bid'ah itu apa saja Nabi tak buat, apa saja tak wujud zaman Nabi, apa sahaja. Pasal itu dia kata apa sahaja. Maka apa sahaja itu kalimahnya umum. Kereta ke, rumah ke, baju ke, makan. Zaman Nabi tak ada martabak, zaman kita ada martabak, karipap ke, bid'ah semua. Maka apa saja yang tak ada zaman Nabi, ada zaman kita, bid'ah. Jadi bid'ah mana pula yang boleh, mana pula yang tak boleh? Takkan karipap pun tak boleh kot. Capati tak ada zaman Nabi. Tom yam lagi tak ada zaman Nabi. Takkan tom yam tak boleh makan. Maka dia faham bid'ah macam tu, kerana itu dia kena mengasinkan. Ada bid'ah boleh, ada bid'ah tak boleh. Kawan tadi dia tak asin sebab pada dia bid'ah hanya pada dua tempat saja, ibadah dan akidah. Kawan ni dia faham bid'ah ni secara melebar luas. Pasal itu dia kena bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah haram, bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Di mana faham lagu ni? Faham lagu ni masa mereka belajar dulu, nama dia manhaj talaqi. Cara mereka belajar dengan guru. Selagi manhaj ilmu ni tak boleh disatukan, selagi itulah ulama tidak akan bersatu. Untuk apa? Macam orang berpandangan politik kan. Tanya orang yang pemikiran dia maju sikit. Kita kena berubah. Tanya orang yang pemikiran dia ke belakang sikit, lah nak ubah apa lagi? Han nak ubah apa? Kita hidup macam ni, Han nak makan ubi kayu balik kah? Dia tanya. Han nak makan ubi, Han tahu tak apa dia ubi kayu? Rebus ubi kayu. Nak cicah gula pun tak ada. Telan ubi kayu, kembung perut-perut anda tak? Aku tak mau Jepun main jajah kita balik. Pemikiran dia. Tak boleh ubah. Orang macam ni kita kena bawa dia keluar daripada kampung dia, kena bawa dia pusing dunia. Kerja kita banyak. Selagi dia tak keluar daripada kepompongan pemikiran, dia tak nampak apa makna perubahan politik. Dia tak nampak. Pada dia perubahan, berubah satu bermakna Han akan merosakkan sesuatu. Untuk mengambil risiko kerosakan itu dia tak mahu. Apa yang ada syukur alhamdulillah. Yang lagi satu, kawan ni round satu dunia. Round satu dunia. Pergi Saudi, negeri pengeluar minyak. Bubuh minyak di Tanaim, full tank, tekan. Last kali tekan minyak bertabung atas jalan. Punya penuh. Dia bubuh minyak punya penuh. Meter tu pun tergedik-gedik dah, meter tu tak boleh nak naik dah. Penuh minyak. Kita pun lagu ni punya penuh, duk ingat. Habis tak ada 150, buat keluar duit. Rupanya RM32. Camry. Bukan Viva, Camry. Kita terkejut.
awak murah sangat. Dia kata tak murah. Saudi pengeluar minyak. Pasal apa dia nak cah rakyat dia? Orang ni pusing satu dunia. Dia balik main Malaysia, dia tengok kualiti minyak Malaysia, kualiti minyak Saudi. Dia kata tak boleh. Minyak tak patut naik. Kita ada Petronas. Kita kaya, kita raya. Sepatutnya rakyat ini jadi macam rakyat Saudi. Dia keluar. Dan dia ada dia punya cadangan-cadangan dia, kertas putih dia, bagaimana minyak tak naik, bagaimana minyak naik. Dua pemikiran ni tak sama. Pasal apa tak sama? Penemuan dia tak sama, melibatkan faktor usia, faktor pengalaman, faktor membaca politik daripada sudut apa. Kita ambil duit shilling 5 kupang, sini 50 sen lah, kalau Pulau Pinang 5 kupang. Duit shilling, balik ni dia tulis 50, balik sana dia buang bulan. Duit shilling yang sama, tapi dia ada dua rupa. Tengok daripada sudut ni 50 sen. Tengok daripada sudut ni dia buang bulan. Kadang dia buang kacik, kadang dia buang tepak sirih. Itulah politik. Benda yang sama, versi kita tengok tak sama. Ada orang melihat perubahan bermakna kehancuran. Jangan ubah ekonomi yang ada. Jangan ubah pendidikan yang ada. Jangan ubah kedudukan orang Melayu yang ada lah ni. Hang ubah sejengkai sahaja, negara hang hancur. Dia cakap tu boleh demam kita. Alamak, dia faham kot tu. Satu orang lagi, dia kata mesti ubah. Mesti ubah. Ekonomi, pendidikan, siasat, semuanya kena ubah. Kalau tak ubah, kita hancur. Dia itu kata ubah hancur. Dia ni kata ubah tak hancur. Betul-betul apa dia? Yang duduk tengah ni lah. Yang duduk tengah ni lah. Orang Melayu kata, apa? Telan mati apa? Buang ada orang Melayu kan. Dia ada telan mati, mati mak. Telan mati mak. Buang mati bapa. Tak tahulah hampa pandai-pandai lah hampa orang Melayu ni. Dia tak boleh fikir. Kenapa tak boleh bersatu? Ini sebab dia. Semua pemimpin dalam Malaysia ni naik, semua nak bawa perubahan. Semua kata saya tu masa nak angkat sumpah parlimen tu, Datuk nah, yang saya tengok dalam TV kan. Bismillahi wa billahi wa tallahi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Saya setelah dijantik menjadi ahli parlimen ni, saya berjanji akan tumpahkan kesetiaan tenaga saya untuk buat kerja ni. Ya, semua, bukan seorang, semua. Cuma yang kafir tak katalah bismillah. Tapi semua angkat tangan. Semua tu yang Islam, whatever color parti dia, di atas nama Allah dia bersumpah. Tapi bila dia buat kerja, orang putih kata should be wrong somewhere. Semua nak perang rasuah. Semua nak angkat martabat orang Melayu. Semua. Tapi ada benda tak selesai. Kenapa? Ini ikhwan. Kita sedang melihat politik dengan mata kita. Kita tak melihat politik dengan mata agama. Agama kata riba musuh. Ada ahli politik melihat ini satu keuntungan. Agama menyatakan kehidupan beragama, bertauhid, mendekatkan diri kepada ajaran agama, yang ni adalah kewajipan manusia. Tapi ada orang bergelar menteri menguruskan pendidikan manusia, dia tak nampak itu keperluan dalam pendidikan. Tapi dia sumpah. Dia nak buat kerja untuk Allah. Negara ni dia nak ubah. Dia teruskan riba. Riba berkaitan dengan akidah. Allah kata kau ambil riba, kau perang dengan aku. Kata Ibnu Abbas, di hari akhirat nanti Allah bagi satu pedang kepada hamba dia dan Tuhan pegang satu pedang. Allah kata mari kita bertetap kerana hang telah cabar aku makan riba. Negara ini, bank negara telah hidup dengan dunia riba. Negara ini mendedahkan diri dia kepada laknat dan kutuk Allah. Hang nak ubah tak nak? Tak boleh ubah. Kalau orang pegang kuasa, tak boleh ubah. Antum bayang ulama berani? Ya, dulu ada ulama yang berani. Mereka kena buang. Penjajah kata bagi mereka naik haji, rupanya kena buang.
Terengganu tu, Abdul Rahman Limbong, kubur dia duk ada di Ma'la, di Mekah. Dia mempertahankan tanah orang Melayu di Terengganu. British ambil dia, hantar pergi Mekah. Bila orang Melayu tanya, ke mana pergi Tok Guru kami? British kata hantar pergi Mekah buat haji. Rupanya buat haji apa sampai 2 tahun? Rupanya dia buang diri, buang daerah, mati Abdul Rahman Limbong di sana. Ya, nak ada keberanian, ini hasil pendidikan, ilmu. Pasal itu takkan nampak kalau kita hidup ini mencari kepentingan. Dan kalau kita kerja jabatan agama, kita in, kita out, kita pancat kita. Umat ada masalah. Pukul 6 umat telefon ustaz, saya ada masalah. My office hour lah. Saya nak balik lah. Dia berurusan agama cara office hour. Ulama dulu orang tunggu di depan pintu rumah. Dia balik dia tengok orang duduk tunggu, dia ketak dah nak masuk rumah tak boleh. Ya, dia layan. Pasal dia ulama, mereka ummah. Apa masalah kamu? Hatta masalah kecil aja, berkelahi bini pun mai jumpa. Nanti macam mana bini saya ni? Dia kata, awak bini hang? Tanya aku pasal apa? Dia duk buat leceh. Dia buat apa? Dia buat perangai pula. Tak apalah, pujuklah dia. Pujuk lah ke mana dia duk saya ni, kira nak cerai dia. Sabar. Cerai boleh, malam ni boleh, besok boleh. Habis marah, dia main rindu. Macam mana? Itu jadi ombak rindu. Macam mana nak buat? Sabar. Nabi kata suami yang sabar dengan karenah isteri, syurga. Suami kan. Yang tu suara Datuk, bukan suara saya. Suami yang sabar dengan karenah isteri, Nabi kata syurga. Ya betul. Pasal nisbah mendidik, sepatutnya agama itu suami yang faham lebih. Dia didik isteri dia. Dia didik. Dia nak ajak semayang, bini dia buat perangai. Ajak semayang aja tidur awal. Tidur awal aja maknanya nak semayang lah tu. Sabar. Tak boleh ambil tali pinggang pergi pukul kawan tu, dia kata tak boleh. Kena sabar. Memang dosa tapi kena sabar. Ya, hang isteri aku tak suka buat lagu ni. Kalau tak suka menikah dengan orang buat apa? Jawab. Itu yang best tu, dia jawab. Kita tak salah duk pergi pasal malam tu, duk rumah pula. Duk rumah, mampu kerahlah rumah senang. Jawab. Kita ni orang jantan, bila dia jawab lagu tu, panas ni. Orang tak menafas ikut hidung, menafas ikut telinga. Kata panas keluar. Hang jawab, nak boleh dah dia ni, nak boleh dah. Sabar. Apa Quran kata? Quran kata kau bersabar dengan isteri macam ni, lebih baik bagi engkau. Baik. Pasal tu Datuk punya prinsip betul. Berkenaan dengan kereta Mercedes tu. Jual tak? Nak tambah lagi satu boleh? Datuk punya prinsip. Nak kereta Mercedes tu nak jual tak? Tapi nak tambah lagi satu Mercedes, kalau ada rezeki, insya-Allah. Yang baru sikit lah. Tapi yang lama tu kira nak pergi tanya kedai berapa nak ambil tak? Itu betul. Kalau kita dah tak boleh tahan dengan bini kita, boleh ambil kaedah Datuk. Lepas ni boleh jumpa Datuk. Apa dia? Tinggal jangan. Nak tambah boleh. Dia kata, Ustaz, bini ni pun duk pening kepala. Tak apa. Mai lagi saya tu tak pening. Saya ada satu rahsia cerita. Jangan habaq kat orang. Ni rahsia kita. Rahsia. Satu kawan, dia kahwin. Bini dia memang teruk. Saya pun boleh beri suatu pengesahan, pengendosan. Memang wife dia teruk. Bukan kerja kita nak kata bini orang teruk, tapi perempuan ni teruk. Rupa parah ada. Tapi perangai ni memang tak ada. Sebelum dia kenal dengan saya lah, dia ambil pandangan-pandangan orang, dia kahwin lagi satu. Dia ada kahwin lagi satu, yang ni boleh sabar ke? Tak ada, dia kata. Macam Pakcik Hanifah kata, dia balik-balik apa yang ada semua, dia baling jadi UFO.
Pakcik Hanifah kata, sabar. Pasal kita kahwin, kalau kita kahwin itu tanda madu asli. Tanda madu asli, kita bawa balik, bini tak marah, tu madu tiruan. Kita bawa balik madu, bini mengamuk, tu memang original punya madu. Dia balin apa yang dah Pakcik Hanifah punya betul, sabar. Boleh sip. Tapi kalau dia angkat tong gas, lari. Tong gas ni memang tak boleh nak buat apa. Dia baling cushion, sabar. Dia baling mikrofon, sabar. Dia angkat tong gas, belah. Kalau dia angkat tong gas pun hang tunggu, hang saja cari pasal. Dia kahwin lagi satu. Dia abang bini dia, aku dah tak boleh tahan dengan hang. Tapi kerana aku menikah dengan hang ni, mak aku yang AJS, aku pegang satu aja, mesti ada berkat. Tapi buat masalah aku tak nampak lagi berkat tak mana. Lagu ni punya perangai hang duk dah. Ni hang dengar baik-baik, aku nak abad ke hang, aku lah ni aku nak keluar pi siang, aku nak menikah sebab kalau tunggu hang sign, bukan dengan tangan, dengan kaki pun hang tak sign. Aku nak pergi menikah di sana, aku balik, aku daftar di sini, hang suka, hang terima, hang tak suka pun hang terima, cerai hang, aku takkan cerai sampai aku mati, hang pilihan mak aku, hang mesti ada berkat, cuma lah tak mai lagi berkat tu. Lah ni aku nak balik, aku nak keluar. Bini dia menjawab, tak apa, kalau nak tahu langit tinggi rendah, pergi kahwin tengok. Dia pun nak keluar rumah, dia tengok memang tinggi betul langit ni. Dia kelak habis. Dia ambil beg satu, dia buat real punya. Dia pergi. Ni bila dia kawan dengan saya, ceritalah pengalaman dia. Dia kata, Ustaz, anak betul-betul anak sakit hati kat perempuan ni. Tapi nak cerai tak gamak, Ustaz. Teringat pilihan mak. Anak dua. Pilihan mak. Orang dulu, hantu tak mana dia punya juga nak. Cengik lebih anak dua. Kahwin lah. Dia kata, kahwin satu, dia kata, dia pergi kerja, bini nombor satu, mai uli, bini nombor dua macam buat roti canai. Bubur ayam, bubur gula, canai betul-betul. Dia balik rumah dia, bini dia dengan rambut serogan, dengan lebam sini, lebam sana. Memang dia haria betul-betulnya. 6 bulan hidup tak aman, Ustaz. 6 bulan. Kena sumpah, kena serana. Balik je rumah dia maki. Tapi sabar. Satu, tahun 2, tahun 3. Ini yang dia nak kata kat saya ni. Dia kata betul, Ustaz. Kahwin yang kedua ni menjernihkan rumah tangga yang pertama. Sangat menjernih. Ini dia lah. Orang lain saya tak tahu lah, kalau nak try. Saya tak tahu. Kan? Ini cerita saja. Ini dia bukan masuk tajuk hadis tadi. Ini dah keluar, ada outstation dah ni. Kan? Dia kata, Ustaz, saya kahwin nombor tahun 1, tahun 2, tahun 3. Saya tunjuk komitmen saya dengan rumah. Saya tak buat nanya kat dia, Ustaz. Hari saya kena balik rumah dia, saya balik dengan perut lapang. Saya tak balik dengan perbezaan. Kot pergi makan 3 rasa dengan bini nombor 2. Balik-balik buat belahak. Tengok bini hidang nasi semua. Dia kata tak mau makan dah makan 3 rasa. Lagi dia berasa. Saya makan. Dia tak cakap dengan saya, Ustaz, dekat setahun. Semua dia letak, dia habang kat anak tu, bewak balik dah bagi makan. Saya ni nama ganti bewak. Abang tak ada keluar. Tak ada keluar. Dia panggil bewak. Bujak tak panggil Tomodo. Dia panggil Tomodo ya. Jangan. Tapi Ustaz, saya habang. Time balik rumah, saya balik rumah. Saya balik dengan lapang. Saya tanya dekat anak-anak, ayah lapang, ayah nak makan. Dia mangkit, dia pergi dapur, dia masak. Dia kata ke anak-anak dia, oh, bewak pun tu makan nasi lah. Sakit hati, Ustaz, berasap telinga-telinga. Pikir pening kepala. Tapi saya punya tanggungjawab, saya jalan macam biasa. Saya tak buat nanya, tak apa, tapi saya tunjuk macam mana saya didik bini nombor 2. Apa bini nombor 2 dapat? Dia dapat.
Hari balik sana, hari balik sini, saya balik sini. Rupanya ustaz, orang tua-tua kata, perempuan ni punya keras kerak nasi. Pernah masak nasi tak? Kalau ni tak tahulah, dapur lama. Kan dapur ni dia keras. Lambat sikit dia menjadi kerak. Kerak tu memang kita makan tercabut gigi palsu. Nak bagi kerak tu lembut kena rendam dengan air. Rendam dengan air 5 minit, 10 minit dia terapuk. Kita betul ustaz. Ini nombor 2 mengelokkan rumah tangga yang pertama. Hari ni ustaz, alhamdulillah. Rumah tangga jadi elok. Ya. Pasal ada benda belajar. Ada benda belajar. Hak tua boleh belajar, hak muda boleh belajar. Tapi tak semua orang lah dapat benda ni. Tak semua orang. Hak makan sup terompah pun banyak juga lepas kahwin nombor 2. Dia tanya kat lelaki, dia biasa makan tak satu sup? Kata sup apa? Sup terompah. Sedap lah. Kalau rebus lama, empuk terompah tu. Tak semua orang dapat. Tapi sebahagian orang dapat benda ni. Agama ni ikhwan. Kita faham agama, benda tu jadi elok. Kita tak faham agama, benda tu jadi rosak. Macam ni lah. Nak bagi satu orang, dia tak faham Quran, dia tak faham sunnah, tak boleh faham. Tak akan jadi elok. Dia faham Quran, dia faham sunnah, kita sama. Nah? Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain kah? Saya order kitab untuk baca di sini. Tajuk kitab tu Syarah Aqidah Ahlus Sunnah. Bagus kitab tu. Kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah ni, kita baca Aqidah Ahlus Sunnah, kita akan jumpa benda lain. Ini kelebihan akidah. Kalau masalah kita mengaji sirah, kita mungkin tak jumpa perbahasan akidah. Sirah ni dia satu furu' kan, dia satu juzuk. Perbincangannya agak halus dalam bab tu. Tapi kalau kita mengaji akidah, kita akan jumpa kenapa kena sembahyang macam Nabi, kenapa kena puasa macam Nabi, kenapa kena buat haji macam Nabi. Dalam duk kenapa tu baru dia datang, kenapa tak boleh buat bid'ah. Semua tu dibincang dalam akidah. Jadi buku Melayu ditulis oleh Ustaz Kadir Jawas. Sangat menarik buku tu. Berapa kali saya baca habis. Berbanding dengan tulisan-tulisan Melayu yang wujud di Malaysia ni, namanya Aqidah Ahlussunnah, tapi dia tak ada perbahasan macam ni. Ada satu buku banyak orang baca, Aqidah Ahlussunnah, tapi bila kita baca balik tak ada benda pun, cuma nama saja Aqidah Ahlussunnah. Buku ni kalau sampai nanti kita boleh edarkan, itu pun dengan mendapat persetujuan daripada tuan rumah, sahabat-sahabat semua. Bila kita berjumpa ada buku ni, ada tag ni, kita rasa komitmen kan. Duk main lagu ni, bolehlah sekali-sekala merepek lagu ni, bolehlah. Kan kita nak faham agama tu, kita letak satu buku, kita baca. Kita boleh kenal apa itu salaf, apa itu khalaf, apa itu manhaj Ahlus Sunnah, apa itu firqah bukan Ahlus Sunnah, secara ilmu, secara perbahasan. Ini sangat menarik. Mungkin pertemuan kita lagi sekali dalam bulan bulan 2 yang akan datang, selepas Valentine Day. Jadi ada satu pertemuan dengan buku. Sangat menarik insya-Allah. Jadi saya ingat takat itulah kot majlis kita ni. Ya, saya mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir. Satu jasa yang saya tak boleh nak bayarlah kehadiran sahabat-sahabat ni. Sahabat ni anak Datuk Faisal dengan Taufik pergi ambil saya sampai di Kuala Lumpur. Pergi ambil. Saya duduk tunggu situ. Depa keluar sini 7.40, depa sampai sana 10.30. Amboi, dahsyat betul.
Memang bukan highway Kuantan Sepang tu nama dia. Dia pun sampai, alhamdulillah, dia pun bawa kita nak pergi ambil. Kan? Ini bila sampai sahabat sanggup hadir, Datin pula pergi order makan. Buat sup, bagi makan kari pak, tak ada cari bihun, bihun tak ada cari kotiau. Dan sekali kita tengok sekali apa ada. Kan? Ini semua Allah sajalah yang boleh balas. Saya menyatakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana wa awi man awana akala min ta'amikumul abrar wassallata alaikumul malaikatul akhyar wa aftara indakumus saimun. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.